Okey, nampak tak sekarang yang saya share? Soalan yang korang buat tadi. Kan? Nampak semua? Betul. Nampak. Betul. Okey, good. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah tak apa. Jadi oleh kerana kita punya PKP pun berlanjutan, okey, PDPR kita berlanjutan. Saya dah survey dalam grup, jadi ada beberapa orang. InsyaAllah kalau ada 10 orang, saya onkan kelas untuk korang. Okey, dan sebenarnya kita tak banyak topik dah. Jadi saya akan buat balik integration, saya akan buat balik soalan-soalan. Jadi kita tak payah nak terkejar-kejar habiskan macam tu. Sebab awak punya SPM pun tahun depan. Kan? Bulan 3 tahun depan. Jadi saya nak kukuhkan mana yang korang tak okey lagi. Sebenarnya 4 tajuk ni memang tajuk besar yang akan memberi markah yang banyak. Dan kalau korang okey, memang boleh okey. Okey. Jadi saya akan buat balik tajuk integration. Saya akan kenalkan soalan-soalan balik. Sampai korang rasa okey. Okey. So kita akan mulakan dengan bacaan doa. Nabil, baca doa Nabil. Nabil, baca doa. Nabil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi Amin. tanil khayr arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Okey, malam ni ada seorang ada ni pelajar. Anik dah belajar belum tajuk taburan kebarangkalian? Probability distribution ni Anik. Anik tolong respon. Dah belajar belum Anik? Yang baca jadual Z-score macam tu Anik. Dah belajar belum Anik? Anik. Mana Anik? Anik. Dah belajar belum? Ni form 4, form 5. Form 5. Belum. Belum okey. Kalau belum, tak apa Anik. Sebenarnya kita orang grup ni diorang baru belajar tajuk ni. Sebenarnya diorang pun memang baru belajar berapa hari kita orang belajar 3 kelas kot. Okey. Jadi tak apa, Anik tengok je dulu. Dan nanti yang lain ni Anik form 5 sampai tajuk apa dah kat sekolah? Pengamiran dah Anik? Belum, pembezaan. Oh, baru sampai pembezaan. Okey. Okey, tak apalah. Okey, Anik tengok dulu Okey, jadi kamu tengok soalan ini. Okey, Anik nanti saya akan sharekan video. Okey, rakaman. Anik boleh tengok insya-Allah sebabnya saya ajar daripada asas. Okey, daripada baca jadual semua. Alhamdulillah diorang ni pun kat sekolah tak belajar lagi tajuk ni. Tapi alhamdulillah hari tu tengok nampak macam okeylah. Okey, jadi korang tengok saya akan bincangkan soalan ini, saya bagikan markah, kemudian kamu akan respon adakah jawapan tu apa yang saya bagi ni sama tak dengan yang kamu punya. Okey? Jadi masing-masing semak sendiri dan nanti kamu bagi tahu saya lah apa yang kamu dapat. Okey? Boleh kan gabungkan slide. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, you tengok kat sini soalan yang pertama. Okey, ini soalan yang pertama. Jadi kat sini dia kata kan. Okey, dia kata dalam satu bancian. Okey, ada. Arif dah masuk belum Arif? Tak nampak pula. Arif ada dah? Arif tak ada lagi Sekejap Sekejap ya. Oh, dia ada kelas. Okey. So, sekarang kamu tengok soalan dekat sini. Okey, dia kata dalam satu bancian dijalankan di sebuah bandar didapati 18% daripada penduduk ialah warga emas. Okey, dia adalah warga emas. Jadi, dekat sini kita tahu yang kita nak uji adalah pasal warga emas. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Tentukan P dengan Q seperti biasa. Okey, jadi bila dia kata warga emas dekat situ, so kita buat. Okey, so dia kata
18% warga emas. 18% warga emas. Kemudian dia kata kat sini, jika satu sampel terdiri daripada 8 orang. 8 orang. Bermakna N kita ialah 8. Okey, dipilih secara awak dan benar itu, cari kebarang kalian sekurang-kurang 2 orang. Sekurang-kurang. Kan dia kata find the probability that at least 2 of them are senior citizen. Okey, at least sekurang-kurang, maka kita gunakan X lebih besar sama dengan. Okey, lebih besar sama dengan berapa? 2. Okey. So awak buat dekat sini. Jadi bila kat sini N kita 18. Okey, N kita 18. Jadi kita buatlah jadual. Okey, macam biasa sini. So kat sini N kita 18. Sorry, N kita ialah 8. Bermakna kita punya pemboleh ubah rawat diskrit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Yang ini pula tukar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, jadi kat sini dia kata senior citizen adalah 18%. 0.18. 1 tolak 0.18 bermakna di sini adalah 0.82. Macam tu. Okey, bila dia kata at least 2, sekurang-kurangnya 2. Bila dia kata at least 2, ini bermaksud dan dia kata kat sini at least 2 tu adalah senior citizen, iaitu warga emas, sekurang-kurang 2. Bila sekurang-kurang 2, maksudnya ini pasal warga emas, yang ini bukan, buat pangkah kan. So sekurang-kurang 2, maksudnya kita ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak. So apa kita buat? Kita gunakan 1 tolak X sama dengan 0, kita tolak X sama dengan 1. Okey, betul tak? Semua buat macam tu ke tidak? Buat macam tu tak? Siapa yang tak dapat ni? Okey, saya bagi jawapan. You check dulu, adakah jawapan kamu betul? Itu dulu. Yang 5A pertama jawapan dia 0.4366. Okey, nombor yang pertama. Siapa yang salah? Angkat tangan yang salah. Sebab tak ada orang share lagi kat saya. Semua betul Okey. Yang apa dia? Ada salah. Berapa orang salah? Betul. Tak dengar. Betul. Betul. Okey, sekarang yang salah je angkat tangan. Seorang. Okey, siapa tu Sekejap, saya nak tengok. Siapa yang salah? Okey, Zihni. Lagi? Zihni seorang Okey, tak apa. Okey, tapi tengok saya terang balik. Tak apa Zihni. Zihni dah cakap itu. Cikgu saya lambat sikit dia katakan. Okey. Okey, tengok Jadi dekat sini orang lain dah betul dah kan? Alhamdulillah. Jadi Zihni dekat sini faham tak nak keluarkan jadual ni Zihni? Kalau Faham, cikgu. Okey, faham. Sekarang ni Zini, dia kata sekurang-kurang 2 orang. At least 2. Bila sekurang-kurang 2 orang, maksudnya kita ambil 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Ramai sangat. Banyak kita nak kena tambah. Jadi keseluruhan adalah 1. Jadi kita buat 1 tolak yang kita tak nak. Yang kita tak nak apa? X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1. Okey? Jadi awak kiralah X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1. X sama dengan 0 sama dengan N. N kita ialah 8. 8C 0, 0.18 kuasa 0, 0.82 kuasa 8. Kira, tekan kalkulator, dapat jawapan. Satu lagi, X sama dengan 1. X sama dengan 1 ialah 8C1, 0.18 kuasa 1, 0.8 kuasa 7. Kira, dapat jawapan. Dapat dua-dua jawapan, gunakan 1 tolak kedua-dua jawapan. Boleh? Boleh? Okey. Salah sikit je tadi. Salah sikit je lagi tadi Okey, salah kat mana Zini? Awak buat apa? Cuba share Salah letak adik tu. Salah letakkan. Tapi 1 tolak semua tu dapatlah dah. Tak, saya salah tolak tadi. Kau tolak apa? Saya letakkan tolak. Malu aku nanti. Hantar kat saya nak tengok. Malu nak cakap sini, hantar kat saya nak tengok. Tak apa Zini, awak kena hantar supaya saya tahu kat mana awak tak faham. Saya akan bantu awak sampai faham. Sebab tajuk ni saya memang akan pastikan budak saya semua okey.
Okay. Budak saya semua okey. Saya ada satu grup lagi. Diorang ni tapi kelas diorang seminggu akan nanti diorang akan buat seminggu 2 kali. Tajuk ni saya memang nak buat diorang semua okey. Sebab budak saya, budak lemah pun memang saya akan buat diorang nak jawab soalan ini. Cuma kita harap soalan periksa tu tak keluar pelik-pelik lah. Dan biasanya dia ni tak pelik sangat. Ada 1 tahun je soalan yang pelik. Dia 2019 tak silap saya. Soalan yang pelik yang keluar. Macam tu tajuk ni. Nanti Zini share dekat saya tahu jawapan. Okay? Boleh? N sama dengan yang... apa dia? Nanti share. Okay, 880. Okay. Yang kedua, dia kata kat sini, the variance of the number of senior citizen is 130. What is the number of population in the town? Okay. So, kalau variance. Okay. Kat sini diberi variance. Apa formula variance? Variance adalah NPQ. Jadi, variance diberi adalah 130. Okay, the variance is 130. So, buat 130. So, kat sini kita tak tahu N. N dia tak tahu. 0.18, 0.82. Kira dapat N dia 880. Siapa salah dekat sini? Ada? Okay, siapa tu? Okay. Nabil. Nabil salah. Nabil. Salah kat mana Nabil? Saya tak ingat. Tak ingat formula dia. Okey, saya pun silap tadi. Saya bila dia dah hantar, saya baru alamak saya lupa nak bagi formula. Okey, yang lain okey. Ikuan betul semua tak kat sini Ikuan? Ikuan respon? Ikuan, boleh hantar kat jawapan dekat saya pun boleh Okey, bagus Anissa. Okey. N dah hantar. Orang lain boleh hantar? Okey, orang lain boleh hantar Siapa yang ni nanti saya nak tengok. Saya tak akan tanda malam ni kertas kamu, tapi saya nak awak tanda tengok awak hantar tau. Saya nak tengok. Hantar je, tak apa. Biarlah hari ni saya tengok kamu tak boleh jawab, tak apa. Nanti kita akan ada lagi test lagi, kita tengok lagi. Boleh Okey, next tengok B. Okey, ni ada yang tanya dalam grup ni sebenarnya okey, tak adalah semuanya budak pandai. Saya ni selalu expect budak SBP MRSM sebab saya dah lama dah ajar. Walaupun saya sekolah harian, tapi saya memang biasa ajar budak SBP MRSM masa cuti. Ada yang datang rumah saya personal semua macam tu. Selalu saya expect diorang ni okey contohnya kan. Anak saya pun SBP. Tapi saya tahu sebenarnya kamu ni kenapa parents kan risau bila soalan peksa tak boleh jawab. MRSM dengan SBP soalan memang susah-susah. Okay? Tapi biasanya kalau kita bagi soalan SPM, korang boleh jawab. Tapi teruskanlah buat latihan. Jadi tak ada masalah insyaAllah. Boleh punya. Tahu, parents kamu risau sebenarnya dengan AdMaths. Okay, parents kamu selalu je contact saya. Tanya macam mana anak-anak dia dalam ni. Okay. Tapi saya kata okey je. Tapi dia kata tapi cikgu masih fail. Fail tu biasa sebenarnya. Tapi lepas ni korang kena buktikanlah kat mak ayah korang. Okey, soalan B dekat sini. B dia kata jisim pekerja. Kan, the mass of the workers in factory are normally distributed. Okey, jadi dia bagi dekat sini min. Okey, minnya adalah 66.56. Okey, jadi min diberi di situ. Okey, so saya gunakan warna hijau. Okey, Anik jangan risau, ikut dulu Anik, tak apa. Nanti lepas ni soalan-soalan yang okey Anik. Okey, yang ini sebab Anik tak belajar lagi. Minnya di sini adalah 66.56. Okey, variance. Apa dia variance? You punya variance adalah 43.56. Okey, dia kata if 180 workers. Okey, jika 180 pekerja. Okey, dia kata jisim. Jisim adalah berat. Berat antara 50-70. Okey, berat 50-70. Berat kita gunakan X. 50-70. So, ini P. Okey. Semua orang dapat tak bentuk macam ni? Dapat tak? Dapat cikgu. Okey, bermakna kita tukar Z.
Okay, 50 min kita 66.56. You ingat bawah ni adalah standard deviation ataupun sisihan piawai. Tapi di situ dia bagi itu adalah variance. So you kena tekan kalkulator, bahagikan 43, bahagi pula, square root. Okay, square root 43.56. So you dapat dia punya standard deviation adalah 6.6. Di sini Z. Dan sini adalah 70 tolak 66.56 bahagi dengan 6.6. Selesaikan. Ingat, saya dah pesan banyak kali, bila macam ni you buat je terus, kiri tolak kanan. Okey, ini kira dulu. Okey, awak kira dulu 55 tolak tu, you dapat sini adalah negatif 2.509. Sini Z dan sini adalah 0.5212. Okey? Nak senang. Apa nak buat? Terus saja buat. Nombor dekat kiri, ambil dua-dua lebih besar. Negatif 2.509 tolak Z lebih besar 0.5212. Tekan kalkulator guna huruf R. Okey, you selesaikan, you dapat di sini jawapannya adalah, okey, kamu dapat 0.6940. Okey, dapat tak? Dapat tak ni? Siapa yang tak dapat? Semua dapat? Zini okey? Zini dapat yang di sini? Okey, Gu. Atas tu je salah buat tadi. Oh ya ke, Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, dia kata apa? Dia nak bilangan pekerja. Dia nak bilangan pekerja. So, kalau dia kata 180 berat yang macam ni, so kat sini, ini probability dia, kebarangkalian dia. So, you buat 180 over N. N bilangan. So, you nak dapatkan N. So, you buatlah 180, you bahagikan nilai tu. So, you dapat 180 bahagi dengan 0.6940. So, you dapat jawapan. Dia punya pekerja di situ 200. Okay, so N sama dengan 259.36. Perpuluhan tak sampai lagi jadi manusia. So, ambil 259. Okay? Boleh? Okay, next. Okay, yang ini macam ni lah nanti soalan SPM. Okay, memang macam ni. Okay, tengok sini. Seterusnya soalan yang kelima. Okay, soalan kedua. Dia kata kat sini pasal berat student. Okay, dia kata bertabur secara normal. Okay, sama lagi macam tadi. Min. Di sini kalau awak tengok min. Min dia 43. Keluarkan. Min dia 43. You punya standard deviation atau sisihan piawai adalah 8. Okay, then soalan kata apa? Cari apa? Dia kata the mass in kilogram of student whose Z score dia adalah 0.45. Okay, dia tanya berat. Beratnya berapa? Okay, dia nak berat pelajar. So, bermakna yang tak ada adalah X. X minus min 43 over 8. Okay, dia dapat berapa? 0.45 you punya Z score. So, selesaikan. You dapat X-nya ialah 46.6. Itu soalan A. Okay. Kalau awak dapat beza atau awak tak, saya terang, awak tak faham, awak tanya terus tau onkan mic dan tanya. Kalau awak senyap, saya anggap awak okey dan faham apa yang saya terang. Dan dia kata apa? The percentage of student whose mass, dia kata more than 40 kilo. Lebih daripada 40 kilo. Jadi, ini cerita 40 kilo you punya berat. Okay, cerita berat. Bila berat je mesti X. 40 tolak 43 bahagi dengan 8. Okay. Sorry. Dah jadi Z lah. X-nya kalau macam ni. Ni macam tu. Bila saya masuk formula dah jadi Z. Awak akan tukarkan dia kepada Z. So, selesaikan. You dapat Z lebih besar. You tekan kalkulator. You dapat jawapannya di sini. Negatif 0.375. Tekanlah kalkulator. Z lebih besar guna huruf R. Okay, so you dapat jawapan dekat sini. Dia tanya apa? Soalan B, dia tanya percentage kan? Dia nak peratus. Jadi dekat sini you tekan kalkulator, you dapat jawapan. So jawapan yang kamu dapat adalah 0.6462. Bila dia tanya peratus, darab saja dengan 100. Sebab dia tanya
percentage, peratus dia. Jadi jawapannya adalah 64.62%. Okey Ada soalan? Tak ada Okey, next. Soalan 6. Soalan 6 dia kata apa? Okay, if the Z is continuous random variable of standard normal distribution, N is your normal 01. Okay, maksudnya dekat sini, apakah dia yang diberi di sini? Okay, dia nak kamu cari dia punya, okay, dia kata yang ini. Kamu gunakan Z antara 0.38 sehinggalah 1.65. Okay, so ini tak ada apa-apa lah. Awak tekan je lah kalkulator kan? Ni ambil 0.38 guna lebih besar, tolakkan dengan 1.65. Okay, so yang A kat sini you dapat jawapan dia adalah, ditekan je kalkulator awak buatlah Z kan, Z lebih besar 0.38, you tolak dengan Z lebih besar 1.65. Okay, so dekat sini you dapat jawapannya adalah 0.3025. Manakala B pun sama, you buat yang sama, Z lebih besar, B jawapan dia ialah 0.161. Okey, ada tak yang betul semua daripada atas tadi? Angkat tangan. Ada tak? Okey, alhamdulillah. Bunyi 3 kali. 3 kali tu harapnya 3 orang lah. Okey, saya nak tengok sekejap. Lagi sekali angkat tangan siapa orangnya tu ya. Siapa yang betul semua? Okey, Rukaya, Amira, lagi seorang. Tadi bunyi macam 3. Siapa lagi seorang? 2 orang je. Okey. Yang lain tak okey. Banyak ke salah? Banyak salah tak? Ikhwan mana Ikhwan? Ikhwan bersuara atau chat? Betul. Okey. Ikhwan okey tak? Boleh Oh, Mic rosak. Okey. Nanti hantar kat saya tahu, saya nak tengok. Korang jangan kata betul je, lalang kau tak ada. Okey, next kita tengok seterusnya. Okey, yang seterusnya ni dia. Kita tengok. Okey, soalan seterusnya integration, pengamiran. Okey. Hidung saya ni. Okey. So, awak tengok dekat sini. Okey, soalan kata find the coordinate of L. Maksudnya you gunakan intersection point iaitu simultaneous. Okay, antara dua persamaan you substitute. So sebenarnya ini adalah simultaneous equation. Simultaneous yang kamu belajar untuk system of equation tu, sistem persamaan tu, kalau soalan macam ni 5 markah. Jadi dekat sini cuma 2 markah. Okay, jadi untuk soalan A, awak ada 2 persamaan, y equals to x plus 4 and 1 more adalah y equals to x tolak 2 kuasa 2. So ini you substitute saja. So you akan dapat x tambah 4 sama dengan ini expand x kuasa 2. X darat negatif 2, darat 2. Negatif 4x tambah 4. Lepas tu you write to general form. X tambah 4 tolak X kuasa 2 tambah 4X tolak 4 sama dengan 0. Okay, you selesaikan, you dapat nilai L. Okay, titik dia. Jadi dekat sini, titik L yang kamu dapat nilainya ialah, okay, you akan dapat 2 titik. Selesaikan ini, you dapat negatif X kuasa 2 tambah 5X. Kan? You dapat macam tu. Okay, sama dengan 0 sebab ini dengan ini habis. Jadi, you punya X, you dapat 2, iaitu X kamu 0 dan satu lagi X kamu 5. Okey, ingat, bila kamu buat macam ni, dah tentunya kamu nak gunakan pemfaktoran, betul? Ingat, kalkulator sentiasa positifkan you punya A. Soalan macam ni, you mesti ubah jadi macam tu. Okey, you positifkan A. Sebab biasanya bila kamu dapat ini, kamu akan buat jalan kerja. You buat jalan kerja kan? X5 akan jadi X tolak 5. X0 maksudnya kat dalam ni X. Macam tu. Okay? Jadi pemeriksa akan cek X darab X, X kuasa 2. So kalau kamu guna persamaan yang atas, jadi markah pemfaktoran ni tak dapat. Faham ya? Saya selalu ingatkan yang ini.
A kamu ini sangat penting sebab pemeriksa akan cek you punya you punya pemfaktoran ni, dia akan tengok ni X darab X kuasa 2. Jadi kalau awak ambil yang atas, dia akan salah sebab yang atas tu negatif. So ingat your A mesti jadi positif. Faham? Faham tak tu? Saya tak nak awak hilang markah pemfaktoran. Boleh? Boleh Guru. Okey, sekarang kita dapat 2 jawapan. X kita 5 dan satu lagi X kita kosong. Betul lah. X kita kosong dekat sini dan satu lagi 5. Bermakna sini 5. So dia tanya koordinat. Bila dia tanya koordinat, mestilah ada X, ada Y. Jadi masukkan 5 dalam persamaan ini boleh, persamaan ini pun boleh. So 5 tambah 4 bermakna L kamu adalah 59. Okey, you dapat L-nya adalah 59. Okey, semua orang dapat tak titik L tu, koordinat L? Siapa yang tak dapat? Ada yang tak dapat tak? Dapat Okey, good, alhamdulillah. Okey, next kita tengok sini, dia nak luas. Okey, R, region R, region R. Untuk cari area region R, kawasan melorik untuk R, seperti biasa, first step, tengok huruf yang berkuasa tinggi. Yes, hurufnya adalah huruf X. Second step, bawa titik persilangan kita ke paksi pilihan. Paksi pilihan kita adalah paksi X. Adakah kita melanggar huruf R? Kawasan melorik R tu kita langgar tak? Tak. Tak langgar. Tak langgar guna operasi apa? Tak langgar guna apa? Tolak. Tak langgar kita guna tolak. Mana tolak mana? Nabil, mana tolak mana Nabil? Sekejap. Ni X tambah 4. Tolak X. Okey. Betul. Straight line, tolak curve. Okay. Straight line, kamu kena tolak curve. So, straight line kita apa kat sini? Itulah. Betul lah kawan kamu sebut tu. Okay. Okey, jadi kita akan buat straight line, kita tolak dengan under curve. Dapatlah R. Straight line ni sebenarnya juga boleh gunakan formula trapezium. Tapi trapezium ni yang lecehnya, awak kena tahulah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Ini dah tahu 59. Maksudnya awak tahu panjang sini adalah 5, atas ni adalah 9. Tapi awak kena tahulah garis ini berapa pula. Macam tu. Nak guna formula trapezium boleh? Atau guna je lah straight line. So straight line kita kat sini persamaan dia adalah X plus 4. Tolak curve. Curve kita adalah X tolak 2 kuasa 2. Mana limit dia? Bila tolak biasa kita menggunakan limit yang sama. Dari kosong, X dia 5 so bermakna sampai ke 5. Kosong sampai ke 5. Boleh? Okay, yang ini okey tak? Siapa yang tak dapat dekat sini? Okey, atau ada soalan tak? Faham tak sekarang yang ini? Ada tak lagi yang tak faham? Macam mana tolak? Kenapa saya tolak ke? Ada tak yang tak faham? Tak faham kena tak cakap? Nanti saya terang balik. Okey tak? Semua okey? Okey, yang tak faham angkat tangan. Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini ingat mesti kamirkan. Integrate. So you dapat kat sini X kuasa 2 tambah 4 X. Ini per X. Masukkan 5 tolak kosong. Yang ini, you akan, ini kuasa 2. Bila kuasa 2, you boleh expand ataupun you kamirkan terus pun boleh. So, you dapat kat sini adalah X tolak 2 kuasa 3 per 3. DYDX dalam dapat 1. Masukkan 5 tolak kosong. Okey, jadi awak tekan kalkulator nilai dia dapat berapa. Okey, jawapan dia dekat sini. Okey, saya bagi jawapan nanti awak tekanlah kalkulator ya. So, soalan B areanya kamu dapat 125 per 6. Okey, ada tak yang dapat? Yang dapat angkat tangan. Okey. Okey, yang tak dapat tu, awak buat sampai mana tajuk ni sebenarnya? Cuba tanya kat saya yang awak menyebabkan awak tak dapat markah ke, silap dekat mana ke. Cuba cerita sikit. Zihni. Zihni kata alamak aku lagi. Okeylah, saya tukar orang lah. Alamak. Okey, Zihni. Okeylah, boleh lah. Zihni, masalah kat mana soalan ni? Dapat ego. Dapat semua?
Dapat Nabi tolong tadi sikit. Alhamdulillah. Korang ni memang macam duduk sebelah-sebelah pula ya. Alhamdulillah. Awak kan tak rugi pun tolong kawan. Tak rugi tolong kawan. Biasanya orang yang tolong kawan ni, kawan tu berjaya, awak lagi akan berjaya. Okey. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau okey, so kita tengok volume. Volume isi padu. Dia kata apa? Untuk R, region R. Pergi ke mana? Paksi X. So kalau dia pergi ke paksi X, you tengok region R pula. Sorry, S. Region S yang bawah ni, yang kecil ni, bawah ni. Bermakna kita akan gunakan you punya curve. Apa curve kita? Okey, dia kata pergi paksi X. Persamaan kita Y equals to X tolak 2 kuasa 2. You ingat bila volume kena kuasa 2. Okey, bermakna Y kuasa 2 sama dengan X tolak 2 kuasa 4. Ini yang kita kena kamirkan. Jadi, kita buat dekat sini. X tolak 2 kuasa 4 pi. Volume ada pi. Dan dia tengok sini sebab dia nak region yang bawah ni je. Bermakna limit dia dari 0 sampai di sini. Di sini tu berapa? Nak tahu dia persamaan yang curve lah. Nak cari paksi X, kita kosongkan Y. Kita kosongkan Y. Sobat tengok, saya kosongkan Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Bermakna you punya nilai dekat sini adalah 2. Okey, jadi you dapat dari 0 sampai ke 2. Ini you kamirkan. X tolak 2 kuasa 5 bahagi 5, 1 dx kan yang dalam di sini 1. Masukkan 2 tolak 0. Akhir sekali jawapan kamu akan ada pi. Kalau soalan kata you tengok kat sini, nampak tak? Soalan kata the volume generated in term of pi. Jadi jangan tekan kalkulator untuk pi. Jadi jawapan terakhir kamu akan jadi ada pi. Iaitu jawapan terakhir dapat 32/5 pi. Pi ni jangan tekan kalkulator. Biarkan. Sebab soalan kata kat sini in term of pi. Bermakna jawapan kamu mesti dalam sebutan pi. Okey, boleh? Yang ni boleh? Ada soalan? Tak ada? Okey. Setakat ni, ada tak yang masih betul semua? Ya Allah, jangan berlari bawa laptop budak ni. Ish. Okey boleh? Okey, kita tengok sini. Okey, seterusnya tengok yang ini. Yang ini kalau awak tengok, okey, dia kata apa? Yang ini soalan bentuk kertas 1. Kalau awak tengok, dia kata QX. Maksudnya kita tak ada persamaan dia. Kita ada tahu QX je. Kalau kita buat dari 4 bagi 6, QX jawapan dia 7. So yang A ni apa jawapannya? Cuba bagi jawapan saya A. Siapa-siapa pun boleh bagi jawapan. Negatif 7. Ya, negatif 7. Sebab dia terbalik kan? Okey, B apa jawapan B? Dapat tak B? Saya dapat 75. B-nya? 7/5. Okey, orang lain? Orang lain? Siapa dapat lain? Siapa ada dapat lain? Sebut, bagi tahu saya. 2.8. 2.8. Okey. Ada lagi jawapan lain? Ada lagi? 2.8 ni ataupun dalam fraction 14/5 lah. Ada lagi? Okey, kita tengok. Kita tengok. So, kita pecahkan. Soalan B, you buat dari 4 sampai ke 6. Dari 4 sampai ke 6. Pecahkan MX. You tolakkan. Okey, dari 4 sampai ke 6 juga QX. Sama dengan 21. Ingat, MX ni mesti kamirkan. Integrate. MX kuasa 2/2. Masukkan 6. Tolak dengan 4. 46QX. 46QX ialah 7. Okey, 46QX tu ialah 7. Gantikan je lah. So, ini tolak 7 sama dengan 21. Okey, jadi dekat sini awak selesaikan. Okey, 6. Masukkan 6 kuasa 2. Okey, M
6 kuasa 2 per 2. Tolak M. 4 kuasa 2 per 2 sama dengan 28. 36. 6 kuasa 2, 36 bagi 2, 18 M. Okey, 4 kuasa 2, 16. 16 bagi 2, 8. Tolak dengan 8 M sama dengan 28. Oops, sorry. Jadi kat sini 18 M tolak 8 M ialah 10 M. 10 M sama dengan 28. Jadi M dia adalah 2/8 ataupun you dapat 14/5. Okey, kakak tadi yang bagi jawapan silap tu, silap kat mana tengok yang dapat 7/5 ni. Kat mana awak silap? Saya lupa nak pindahkan 2 tu. Lupa nak pindahkan mana? 2. 2 kan boleh pindahkan pergi kat 28. Oh, awak tak payah pindahkan pun tak apa. You bahagi je. Kan ni 6 kuasa 2, 36. 36 bagi 2, 18. Kan? Betul. Selesaikan macam tu. Okey. Okey. So, habis kat situ. Awak, ini soalan SPM macam ni tau. Memang macam ni. Memang ada yang keluar macam ni. Okey. Jadi, bentuk macam ni. Okey. Sebab, kenapa saya kata memang macam ni? Sebab ramai pelajar, dia akan membuat kesilapan kat sini tau. Dekat sini. Kenapa dia tak kamirkan? Dia buat GMX dan dia substitute 6 tolak 4. Jadi kesilapan itulah yang kadang-kadang pelajar akan buat. Okay, next. Yang ini. Yang ini awak tengok. Ini DY. DY. Saya saja kuat kan nak menunjukkan ini adalah Y. DY dx adalah fx. Kalau dia kata you kamirkan fx, dapat apa? Kamirkan fx, dapat apa? Apa jawapan kat sini? Apa dia? Siapa nak sebut? Kamirkan fx dapat apa? Siapa Dapat Y kot. Ya, dapat Y balik. Awak dapat Y balik. Ni dy dx. Kan dulu saya dah tunjuk sini Y. Bila you lakukan dy dx, you akan dapat dy dx. Dan bila you patah balik, you kamirkan. Okay, kalau kita kamirkan dy dx, kita dapat Y balik. So, Y kita yang itu. So, jawapannya 5x per 7 tolak x. Masukkan 2 tolak 0. Okay. So, dekat sini, you akan dapat jawapannya 2. Okay, siapa betul? Angkat tangan. Okay, seorang je. Ada lagi? Seorang je Siapa tu seorang tu? Nak tengok lah. Okay, lagi sekali angkat tangan. Siapa yang betul tadi? Oh, ada 2 orang. Oh, 3 orang. Alhamdulillah. Okay, Amira and dengan Rukayah. Okay. Putri okay tak Putri? Putri okay tak? Ke Putri chat? Tak ada. Putri ada tak? Putri okay tak? Soalan ni salah. Apa dia? Okey. Okay Soalan Tak jelas. Kalau tak okey bagi tahu tau. Kalau tak okey awak boleh check dekat WhatsApp saya pun boleh. Oh, okey. Okey Zini. Baru tengok. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay. So, you tengok sini. Okay, awak tengok dekat sini. Yang kedua, dia kata ini Y awak. Y awak adalah 2X yang ini. Dy dx dapat gx. Sama je lah konsep dengan atas kan. Jadi, tapi dekat sini, dia kamirkan 2gx. Okay, bila kita kamirkan, kalau 2 ni tak ada, kalau kita kamirkan gx, okay, kita kamirkan gx, so kita dapatlah y, kan? Dapatlah yang ini. Tapi kali ni kita kamirkan 2gx. So, dapat apa? Dapat apa?
Dapat apa? Cepat. Okey, ada orang ada siapa boleh respon? Cepat. Ada tak orang respon? Kalau saya kamerkan GX, you dapat yang saya bulatkan. Tapi kali ni dia kata kamerkan 2 GX. Apa nak buat? Cuba seorang respon. Siapa tahu? Siapa? Y. Ya, awak akan dapat 2Y. Tambah je. Kan sebelah G ni GX ada 2. So awak dapat 2Y lah. So 2Y, so 2X per X kuasa 2 tambah 1. Dekat sini ramai pelajar akan silap tau. Sepatutnya 4X per X kuasa 2 tambah 1. Tapi diorang pergi darab kat bawah juga. Jadi 4X per 2X kuasa 2 tambah 2. Darab atas je tau. Okey. Dan kita masukkan 1 tolak 0. Okey. So dekat situ jawapan kamu akan dapat ialah yang B. You dapat jawapannya 2. Okey, boleh? Okay, next. Terusnya, saya bincang ni, nanti awak mesti hantar. Saya nak tengok awak punya kerja. Okay, next. Dekat sini. Dekat sini, sekarang you tengok. Dia kata apa? Dekat soalan ni. Dia kata given the equation of the curve. Of a curve. Is ini awak punya curve. Ini Y. Dan soalan nak the gradient or tangent to the curve at point P13. Ingat tak yang ini? Buat apa nak cari gradient? Apa nak buat? Cerita sikit. Putri saya tak sempat nak tengok, dia dah delete. Okay, cerita kat saya sikit. Siapa nak cerita? Cari Okay. Okay, yang suara kuat tadi awak dulu cari sebut. DYDX tu. Cari DYDX. Okay. Kakak yang satu lagi. Lepas tu apa nak buat? Kawan dah kata cari DYDX. Lepas tu apa nak buat? Lepas tu nanti jumpalah apa? Jumpalah. Jumpa apa? Tangent. Apa tu yang normal punya apa tu namanya? Nanti Keturunan dulu. Normal. Mana ada ni? Dia nak pasal tangent dulu. Dia nak tangent dulu. Kan dia nak Cari persamaan tangent. Okay. So buat dy dx, nak cari tangent dia. Sebab dy dx is your gradient function. Fungsi ni macam persamaan dia. Sekarang saya nak tangent dia. Apa nak buat? Ini dia punya gradient function ataupun fungsi kecerunan. Bila fungsi ni maksudnya persamaan, bukannya kecerunan lagi, bukan gradient lagi. So macam mana saya nak dapat gradient? Apa saya nak buat? Ingat tak? Beza kan? Dah bezakan dah. Ni kita dah bezakan. Lepas tu apa nak buat? Masukkan nilai Ya, masukkan nilai X. So 4 darab 1. Tak apalah. 4 darab 1 tolak 7. So gradient dia dapat negatif 3. Soalan tanya kat sini, find the gradient of tangent. So jawapannya negatif 3. Dan kalau awak ingat, saya ada tunjuk dulu. Kan, ini you punya Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3. Titiknya P13. Sebelah sini gradient of tangent, sebelah sini gradient of normal. Tapi kat soalan ni langsung tak ada cerita pasal normal. Tak payah buat lah yang sebelah sini. Kita buat sini je. So gradient tangent you boleh dapat lakukan dy dx. Dy dx 4x tolak 7. Masukkan x nya 1. So 4 darab 1 tolak 3. Tolak 7. So dapat negatif 3. This one is your gradient of tangent. Oleh kerana kat sini minta tangent, okay lah, you stop lah situ. Dia tak ada sentuh pasal normal langsung. Dan dia kata apa? Dia nak persamaan. So persamaan y equals to negatif 3x tambah c. Nak cari c, masukkan xy. 3 negatif 1 x kita negatif 3 x kita ialah 1 tambah c. Okay, so you dapat c kita di sini, c kita ialah 6.
Okey, dapat C6 persamaan kita Y equals to negatif 3X tambah 6. Stop sampai sini. Jadi sebelah kanan ni, apa yang awak buat ni dah complete soalan A dengan B. Kat mana A, ini A. Mana B, ini B. Kalau soalan tanya normal, barulah buat. Okey, kalau dia tanya normal. Kalau dia tanya normal, jadi awak buat sebelah. Okey, saya tunjuk normal yang warna biru. Kalau soalan tanya normal, bila gradient of tangent here is negative 3, bermakna normal kita terbalik. Negatif jadi positif 1/3. So, Y equals to 1/3X plus C. Okey, nak cari C, masukkan XY. 3, 1/3, X kita 1 tambah C. So, C kita dapat 3 tolak 1/3. Okey, so kita dapat sini C kita dapat apa? 8/3. Y equals to 1/3X plus 8/3. Ini kalau soalan tanya pasal normal. Soalan ini dia tak tanya normal. So, gunalah yang warna merah saja. Okey? Ada soalan tak? Okey. Boleh ya? Okey, cikgu. Okey. Boleh go. Okay, good. Okay, next. Kelas akan datang. Kita untuk yang kita punya 12 kelas, sebenarnya lepas ni kan kita ada lagi satu kelas kan hari Khamis malam. Okay, satu lagi kelas tu saya akan bincang lagi soalan-soalan ni. Lepas tu sebab dan kalau kata semua nak on, sebab saya bagi pilihan tadi sama ada nak buat kelas tu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kita tak buatlah sekerap berselang-seli macam ni. Kan ya, saya kurangkan sikit lah kelas tu sebab awak dah mula sekolah kan. Mungkin siang ada kelas macam tu. Jadi saya kurangkan. Jadi nanti yang itu baru saya masuk trigonometri. So untuk next class saya nak bincang lagi soalan-soalan topik-topik yang kita dah bincang sebelum ni. Nak bagi kukuh dulu. Okey, ni dia. Okey. So ini you tengok. Untuk pengetahuan kamu, soalan macam ni ada SPM saya lupa. Tak silap saya lah SPM 2008 dengan 2007. Sorry. 2008 dengan 2010 ataupun 2008 dengan 2006 ke macam tu lah. Dia berselang. Tapi rasanya 2008 dengan 2010. Dia berselang tahun. Soalan dia sebiji diambil balik. Maksudnya contohlah soalan ini keluar pada tahun 2018. 2020 keluar sebiji tanpa ubah satu pun huruf. Masa kita orang marking tu kan, macam pernah jumpa je lah soalan ini. Dan bila kita tengok rupanya soalan dia soalan 2 tahun lepas. Jadi tak mustahil soalan yang sama memang dia keluarkan sebiji copy paste. Tak pernah pun kita orang jumpa soalan copy paste. Tapi tahun itu dia buat macam tu. Berselang tahun keluarkan balik soalan berkaitan dengan persamaan kecerunan tadi, normal tangent. Okey. Jadi soalan itu diulang. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 6 yang ini. Dia kata is given that y equals to 8 per x kuasa 2 expressed in term of h. Okay, the approximate change in y. Approximate change in y bermakna dia tanya delta y. When x increases from 4 pergi ke 4 tambah h. Bermakna ini adalah you punya delta x. Delta x-nya dari 4 pergi 4 tambah h. So delta x-nya berapa kat sini? Ingat tak? Dari 4 pergi 4 tambah h. You punya x. Jadi delta x-nya, perubahan x-nya berapa? Siapa nak respon? Tak ada orang. Ingat tak? Kan ada kita belajar rate of change dengan small change. Okay, rate of change yang dy dt equals to dy dx dt. Yang ini kita guna apabila ada perkataan rate, kadar perubahan. Okay, bila approximate ataupun approximation, you guna formula dy dx equals to delta y delta x. Yang itu. So, untuk soalan 6A ni kita gunakan yang delta sebab approximate. Okay, sekarang soalan saya, apakah perubahan x? Dia kata dari 4 pergi 4 tambah h. So, perubahannya apa? Halo?
Tak ada orang ke? H. H. Bagus. Daripada 4 bagi 4 tambah H, jadi perubahannya adalah H. Okay, then dia kata where H is a small value. Okay, you tengok. Sekarang kita tahu dia approximate. So, bila approximate, you tengok Y. Y kita adalah 8X kuasa negatif 2. Cari dy dx. Dy dx, ingat ya, ini dy dx kuasa bawa ke depan. Negatif 16. X-nya akan tolak 1. Negatif 2 tolak 1, sini jadi negatif 3. Jadi, you punya dy dx sebenarnya negatif 16 per X kuasa 3. Okay, so sekarang soalan tanya apa? Okay, dia kata nak approximate change in Y. Dy dx yang atas ni, dy dx, so ini dy dx awak negatif 16 per X kuasa 3 equals to delta Y. Delta X kita adalah H. Soalan tanya delta Y, approximate change in Y. Jadi, kita punya jawapan di sini adalah delta Y sama dengan negatif 16 per X. X-nya apa? Dia kata daripada 4 pergi 4 tambah H. Bermakna X kita yang asal adalah 4. Kuasa 3. Per H, darabkan dengan H. Tekan kalkulator. So, you dapat dekat situ. Okay. Negatif 16 bahagi dengan 4 kuasa 3. Okay. So, dapat negatif 16 bahagi dengan 64. Oops, sorry. Okay. You dapat delta Y dia adalah negatif 0.25. Bila dia negatif, menunjukkan kadar penurunan. Okay, maksudnya berkurang. Okay, jadi kat sini delta Y kamu adalah negatif 0.25. Okay, faham tak? Ada soalan? Simpanan ni basuh. Okay, okay tak? Ada soalan tak nak tanya? Boleh? Alo? Tengah faham kan Boleh, kejap Cikgu. Okay, tengah fahamkan. Okay, good. Tengok. Okay, tengok. Tak faham, tanya. Tak, ambil dalam botol. Okay, dah faham dah cikgu. Dapat Okay. Kalau tu kita tengok yang B. B dia kata the variable X and Y are related by equation Y equals to 5 minus 8 over X. Find the smaller. Okay, corresponding chain in X. In term of Q when Y increases from 3 to 3 tambah Q. Okay. Pun ini sama dengan yang atas. Okay. Sama dengan yang atas. Jadi, apa yang nak kena buat? Sama juga. Buatlah dy dx. Okay, you buat dy dx. Siapa dapat yang ni? Okay, mungkin awak tak dapat lah. Sebab atas tu mungkin tak dapat. Tu yang baru faham tadi. Okay, agak-agak boleh tak? Saya dah terang dekat A. Cuba buat soalan B. Sebenarnya B ni sama dengan A. Dia small change juga. Bukan rate of change. Boleh tak? Boleh cuba soalan B? Ke ada orang dah dapat B? B ni, you punya jawapan adalah Q per 0.5. Q per 0.5. Ada tak yang dapat? Tak ada Okay, boleh cuba tak B? Cuba buat B. Dapat tak Q per 0.5? Cuba buat B
Awak hantar je soalan-soalan awak yang dah siap. Jadi yang tak siap tu awak jangan tak payah hantar lah. Jadi saya tahulah banyak mana yang awak dah siap. Hantar tau, saya nak tengok. Thank you. Okey, dah siap dah? Dah ke belum? Okey, X tu kita gantikan dengan nilai yang asal. Jadi dekat sini X-nya kalau awak tengok tapi kita tak ada X kan. Macam tadi awak tengok bagus ada yang tanya ni. Sebab yang atas ni soalan atas ni dia kata when X increases from 4 pergi ke 4 tambah H. Jadi kita tahu perubahan X ni adalah H.
Bermakna X yang asal adalah 4. Tapi dekat sini kalau awak tengok, okey, yang dia nak adalah small change in X. Kan dia nak small change in X, maksudnya dia nak delta X. Yang ada adalah Y. Okey, jadi macam mana nak cari X? Awak tengoklah Y dia 3. Masukkan Y 3, awak dapat X yang asal. Okey. Okey, kan soalan ni saya ulang, dekat atas ada X, tapi kat bawah ni yang ada perubahan Y. Jadi kan kita nak masukkan nilai X. Macam ni tadi kan kita masukkan X. Apakah X yang nak dimasukkan? Ni kawan ada tanya. Jadi X-nya tak ada. Tapi kita ada Y. Y kita 3. Jadi 3 ni masuk dekat sini. Awak selesaikan, awak dapat nilai X dia. Okay, good. Okay, dah. Ada yang dapat dah? Dah selesai belum? Ada tak yang dah dapat jawapan ini? Okey, senyap tu belum lah. Dah dapat dah Cikgu. Dah sampai dapat jawapan tu? Okey. Dapat. Okey, good. Perlu saya tunjuk ke tak? Ada yang sedang mencari? Sedang mencari tak apa. Ada tak yang tak boleh nak cari? Tak jumpa jalan. Saya lah tu. Saya lah tu. Tak apa. Tak apa. Alhamdulillah. Okey, sekejap saya tunjuk. Tak apa. Awak biar awak cakap. Awak tak faham ke awak cakap? Tugas saya nak bagi awak faham. Okey. Okey. Saya sebenarnya kan, saya kepuasan. Bagi saya tak semua orang nak buat online, tapi saya rasa puas bila pelajar saya dia punya ataupun okey. Macam tu. Dia kalau buat okey tak? Dia macam tu macam tak best lagi. Kalau okey cikgu, ataupun dia punya tu 2-3 kali tu macam dia betul-betul faham macam tu. Okey, awak tengok kat sini dia kata persamaan kita adalah Y equals to 5 tolak 8 X kuasa negatif 1. Selalu saya naikkan supaya tak nak ada pecahan. Okey, dia kata small, find the small change in X. Bermakna dia nak delta X. Okey, jadi kita buat dulu dy dx. So, dy dx 5 abaikan, negatif 1 bawa ke depan, 8. Then awak ingat dia tolak 1. Bermakna X kuasa negatif 2. Ataupun dy dx kita adalah 8 per X kuasa 2. Okay, so sekarang you ada dy dx. Dy dx dah ada, bermakna dekat sini adalah delta y, delta x. So you tengok, soalan nak yang mana? Soalan nak delta x. Yang soalan nak adalah delta x. Delta y dah ada. Dy dx adalah 8 per x kuasa 2. Delta y ini. Sebab dia kata when x increases from 3 pergi ke 3 tambah q. Bermakna dekat sini q per delta x. Masalah apakah x? Kita tak tahu x.
Tetapi kita dah tahu Y. Y kita 3. 3 sama dengan 5 tolak 8 per X. Jadi 5 ni bawa sana negatif 8 per X sama dengan negatif 2. Negatif-negatif habis bermakna X kita ialah 4. Okey, X kita 4. Jadi dekat sini 8 bahagi X kita 4. 4 kuasa 2. Okey, sama dengan Q per delta X. Soalan tanya delta X. 8 bahagi dengan 4 kuasa 2. Okey, 8 bagi 16. So, you dapat Q per delta X sama dengan 1 per 2. Saya nak Q. Jadi, Q saya ialah, okey, so you dapat dekat sini delta, kejap, silap dy dx, X saya 4, 8, oh silap. Betul lah. 8 per X kuasa 2, X saya 4. Okay, dapat X 4 kan? Betul tak? X kuasa 4. So, you dapat sini ialah 0.5. Jadi, delta Y kamu, okay. Mana? Delta Y awak Q kan? Okay. So, dekat sini you akan dapat, ini buat sana, jadi you dapat delta, alamak, apa salah saya ni? Sepatutnya you dapat Q, 8 per X, sini 4 kuasa 2, betul dah. Delta Y ke 1 dy dx kamu dapat 1 per 2. Okay. So, you dapat dekat sini, ni kira atas. Jadi, delta X kamu adalah, kenapa saya dapat 2Q lah? Silap kat mana? Mana saya silap? Tengok sikit. 8. Delta, ni dy dx kita, dy dx. Dy dx betul kan? 8 per X kuasa 2. Okey, betul. 0.5. Jadi, delta Y, delta X. Delta Y, delta X. Delta Y kita ialah Q. Delta Y. Lama. Mana saya silap? Kakak yang dapat tu, mana saya silap kat sini ah? Sebab Ya, cikgu. saya silap kat mana tengok. Saya try. Okey, ni dy dx 1 per 2. 4, 8, 1 per 2. Delta Y kita Q. Masukkan Q. Delta X. So, dy dx, sebenarnya dia nak delta X. So, delta X ialah delta Y bahagi ataupun darab delta X per delta Y. Macam tu. Jadi, betul lah. Betul lah. Okey, saya silap kat sini. Okey, sekejap Okey. Sekarang kita tengok. Nampak tak saya buat sini? Okey, delta X. Delta X adalah delta Y. Sebab kita punya ni, yang ini atas ni. Delta Y per delta X adalah, dy dx sama dengan delta Y delta X. Saya nak delta X. So, bila saya nak delta X, maksudnya saya nak delta X. Delta X adalah delta Y. Awak kena bahagi dengan dy dx. Ataupun delta Y awak darab dengan awak punya dx dy. Dx dy. So, dx dy kita adalah kat sini you dapat kalau ikutkan yang 1 per 2 ni you punya dy dx. Jadi, sekarang saya nak dx dy terbalikkan. Okey, jadi kat sini saya padam dulu. Okey, saya padam dulu. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, saya nak delta X. Ikut formula yang saya letakkan dalam kotak yang warna pink ni, okey, dia nak delta X. So, delta X sama dengan delta Y bahagi dengan dy dx. Bahagi dengan dy dx. Okey, jadi ataupun maksudnya di sini adalah delta Y darab dx dy. Terbalik.
Kan dia bahagi jadi bila darab you terbalikkan. Jadi sekarang you akan dapat apakah delta Y? Delta Y awak adalah Q. Okey, apakah awak punya dy dx? Dy dx awak tadi 1/2. Jadi kalau diterbalikkan dia darab dengan 1/1/2 adalah 0.5. Maka dapatlah jawapan Q per 0.5. Jadi mana jalan kerja dia? Jalan kerja dia awak ikut yang ini. Okey, daripada sini mula-mula kita buat yang ini, dari sini saya kotakkan biru ni. Lepas tu awak terus buat yang ini. Ini jalan kerja dia. Yang warna biru. Okey, yang ini untuk cari X. Yang cari X ni awak buat kat tempat lain pun tak apa. Okey, faham tak? Tak faham saya tunjuk balik. Kalau tak faham saya akan tunjuk balik yang ini. Sebab ini dia tak ada you punya delta X. Dia tak ada delta X sebab tu dia tanya dan dia tak ada nilai X. So, nilai X kamu boleh dapat dengan mencari menggunakan jalan kerja yang saya bulatkan ni. Untuk kamu cari nilai X. Sebab nilai X kita perlukan untuk masukkan dekat you punya dy dx. Sebab dy dx kamu dapat 8/x kuasa 2. Bermakna kita kena cari nilai X dia. Faham tak? Okey. Okey, cikgu. Okey. Nanti tengok balik tau. Siapa yang tak okey, tengok balik. Okey, kita tengok lagi soalan ni. Okey, soalan yang ketiga. Soalan kat sini dia kata, ni dia nak dy dx. Senanglah. Dapat tak nombor 3 ni? 3A ni. Apa jawapannya? Zini dapat tak? Zini kata aku lagi. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x. So dy dx ni apa? Senang je kan? Apa jawapan dia? Putri, apa dy dx Putri? Putri boleh on kamera pula. On mic tak Putri? Putri boleh on mic atau Putri WhatsApp saya? Okey, apa jawapan? Okey, good. Dah ada yang hantar. Okey, Putri buat. Dapat tak? Okay, good. So, dapat jawapannya adalah 6x tolak 6. Okay. Dia kata apa? The value of x when y is minimum. Y is minimum. Ingat tak lagi? Dy dx. Siapa yang join daripada awal? Okay, saya ada terang ni. Dy dx ada berapa tugas? Siapa yang join daripada awal, dia ingat tak? Ada 2, alamak. Saya dah buat cabang 2. Okey, ada 2 tugas. 1 untuk cari apa? Cari X kot. Cari? Cari apa? Cari X. Cari apa tu? Tangent. Tak ingat nama. Betul lah tu, tangent. Tak ingat nama. Itulah nama dia. Muhammad Tangent. Muhammad Tangent. Gradient of tangent. Okay, gradient of tangent maksudnya buat dy dx, you masukkan nilai x yang kita dah buat tadi. You akan masukkan x. Masukkan x untuk apa? Supaya dapat gradient tangent. Satu lagi? Apa tugas dy dx satu lagi? Siapa nak dapat? Apa? Ikhwan bagi tahu saya dalam WhatsApp ke Ikhwan? Apa tugas dy dx yang kedua? Azika? Ikhwan, Azika. Maksimum minimum. Ya, nak cari titik maksimum atau minimum ataupun kita panggil dia adalah turning point. Okey, dia adalah turning point.
Ya, betul Ikhwan. Okay, cari turning point. So, turning point dia ada dua. Either dia maksimum atau minimum. Okay. So, apa nak buat? Dekat sini kita akan lakukan D kuasa 2Y per DX kuasa 2 iaitu dy dx sekali lagi. Dekat sini you akan dapat 2 sama ada less ataupun more than 0. Kalau dia kurang dari kosong maksudnya you dapat maximum point. Kalau dia lebih besar kosong, you akan dapat minimum point. Ini you punya graph curve. Itu dia punya ringkasan untuk dy dx. Okay. Jadi soalan tanya kat sini, dia kata find the value of x. The value of x when y is minimum. So, kita cerita maksimum minimum, maksudnya kita buat dy dx. Dan kenapa dia kata when y is minimum? Okey, kenapa dia kata minimum? Dia dah bagi tahu terus minimum. Kita tak payah check pun dia minimum atau maksimum. Kenapa? Kenapa dekat soalan ini dia dah bagi tahu dia ni minimum? Why? Kenapa? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, you tengok ini kuadratik sayang. Persamaan dia kuadratik kan? Kuadratik ni smile or set graph? Smile. Smile. Yes, sebab A kamu positif. That's why dia terus tanya, dia bagi tahu titik minimum. Kalau soalan ini kuasa 3, barulah dia suruh kamu tentukan dia tu minimum atau maksimum. Kat sini tak perlu sebab you dah tahu A kamu positif, dia akan dapat titik minimum lah. Okay, jadi tak perlu buat D kuasa 2. Jadi kat sini dia nak find the value of x when y is minimum. So you buat dy dx sama dengan kosong. Okay, jadi you dapatlah 6x tolak 6 sama dengan kosong. 6x sama dengan 6x kita 1. Okay, dah dapat 1. Nak cari y, masuklah kat persamaan asal. Dapatlah awak punya jawapan soalan C. Faham? Okay tak? Boleh? Cikgu ulang balik sekejap cikgu Okey. yang C tu. Yang C. Okey. Soalan yang B tadi, kita cerita pasal minimum. Jadi, awak tak payah buat D kuasa 2. Sebab D kuasa 2 ni awak buat sekiranya persamaan ke atas ni kubik kuasa 3. Tapi ini dah kuasa 2. A dia positif. So, kita memang tahu graf kita smile. So, kita dapat titik minimum. That's why soalan ini tanya titik minimum. So, nak tahu minimum dia, you buat dy dx. Yang ini, you buat sama dengan kosong. So, you dapatlah x-nya sama dengan 1. Ini soalan B. Manakala soalan C, dekat sini dia tanya y-nya. Kan? Ini soalan B. Soalan C, dia kata dia nak the minimum value of y. Dia nak y. Jadi y sama dengan x dah tahu. X kita 1. 3 darab 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1. Dapatlah awak punya nilai y. Okay? So dekat sini y kita dapat apa? 3 tolak 6. Y kita ialah negatif 3. Faham? Faham. Kalau dia nak koordinat. Kalau dia nak koordinat, you bawa jawapannya 1, negatif 3. Ingat, kalau dia nak minimum point, dia nak point, you mesti letakkan dalam koordinat. Ada X, ada Y. Tapi kalau dia nak kat sini minimum value, maksudnya tuliskan X sama dengan, kalau minimum value Y lah, Y sama dengan. Jadi maksudnya nilai Y. Okay, so nilai Y kita dapat macam mana? Kita dah tahu X, you substitute lah dalam persamaan itu. Boleh? Okay, next. Soalan yang saya share dekat kamu ni memang bentuk soalan SPM. Tapi ni daripada buku kerja. Jadi dia dah ubah-ubah lah nombor dia. Tapi inilah bentuk soalan SPM. Walaupun kamu dalam sukatan yang baru, tapi admit saya rasa mungkin ada certain topik lah yang dia mungkin ubah soalan bentuknya. Tapi yang lain, saya yakin dia akan keluar lebih kurang macam yang ni je soalan-soalannya sekarang. Okay, ni tengok soalan yang seterusnya. Dia kata given that point K negatif 2 negatif 5 lies on the curve y equals to 2x kuasa 2 tolak 5x. Okay, find the gradient of tangent. Sama tadi kan? Betul? Dia nak gradient tangent of point sama K. je. Sama je kan? Buat dy dx masukkan. Dia nak equation normal. Dah tahu tangent, bolehlah cari normal. Betul?
Betul. Dapat tak apa jawapannya? So soalan ini you boleh guna table. Sebab sebelah tangent, sebelah normal. Okey, ada yang dapat jawapan? Apa jawapan dia? Siapa yang dah buat tadi? Ke tak buat? Okey, cuba buatlah. Cuba buat. Senyap je tu. Tak buatlah tu lagi. Okey, cuba buat. Senang Tak je. sempat cikgu. Okey, tak sempat. Okey, sekarang buat. Cuba buat sekarang. Okey, saya bagi masa. Cuba buat. No. Okay, and dah dapat dah. Okay, and teruskan. Okay, bagus Ikhwan. Boleh dah buat. Okay. Yes, Zini betul. Putri, sorry. Terkejut Zini. Aku tak hantar lagi, cikgu kata betul. Okay, good Azika. Okay, Amira. Saya rasa macam DYDX ni kamu dah laju sikit dan saya rasa untuk probability distribution yang Z score tu pun macam okey lah, macam lah kan, tapi insyaAllah lah kot. So saya rasa saya memang kena polish untuk integration dekat korang ni. Okey, dah ramai dah yang hantar. Jadi dekat sini Nabil tidur dah ke? Belum? Ya, jangan cikgu lupa dah. Okey, jadi ini tengok soalan dekat sini. Okey, sebab ini saya rasa masa tu Nabil belum join kot. Okey, dia gini. Saya menggunakan kaedah jadual ni. Jadual ni cara dia macam ni. Ada persamaan curve kita tulis dekat atas. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x. Kaedah ini menyebabkan bila kamu buat tu, kamu tak kisah pun soalan tu nak tangent ke nak normal, kamu dah siap. Okey, apa maksud saya? Okey, awak tengok. Ini persamaan kamu, curve kamu. You punya titik, dia adalah 2, negatif 5. Sebelah kanan untuk mencari gradient tangent. Gradient tangent tu you lakukan dy dx. Okey, you dapat sini adalah 4x tolak 5. Okey, gradient tangent dia macam ni. Ni curve K, titik K-nya dekat sini. Macam tu lah 2, negatif 5. So, kita nak cari gradient dia ni, kecerunan dia ni. So, kita boleh buat dy dx, masukkan x. Jadi, x kita 4, x kita adalah 2 tolak 5. So, gradient kamu dapat 3. Okey, jadi kalau soalan minta persamaan tangent y equals to 3x tambah c. Nak cari c, masukkanlah titik yang dia lalu. Negatif 5, 3 darab 2 tambah c. So c kita dapat negatif 5 tolak 6. C kita dapat negatif 11. Y sama dengan 3x tolak 11. Ini adalah tangent. Okey,
Tapi soalan dekat sini sebenarnya contohlah contoh kalau pelajar yang lemah dia tak tahu apa dia main hafal. Cikgu kata buat gini dia buat je macam ni. So dia dapat markah penuh ni. Sebab tangent ni sebenarnya soalan A dekat sini je. Ini je soalan A. Buat dy dx masukkan x. Stop. Okey. Soalan tanya normal. Normal tu kat mana? Normal tu di sebelah kiri. Gradient of normal. Gradient normal. Kalau tangent dia 3, normalnya akan jadi -1/3. Kenapa? Normal ni yang ini. Ni yang normal. Iaitu dia bersifat perpendicular atau serenjang. Jadi bila dia serenjang iaitu M1 darab dengan M1 akan menghasilkan nilai -1. Okey, bila dia dua garis serenjang, M1, M2 equals to -1. Oh, sorry. Okey, jadi M1 kita 3. 3, M2 sama dengan -1. Jadi M2 kita -1/3. Okey, tak payah buat jalan kerja macam ni, awak ingat je. Kalau dia 3 tu positif. Bermakna satu lagi mesti negatif. 3 tu apa? 3 tu 3/1. So terbalikkan 1/3. Itu adalah perpendicular atau serenjang. You belajar tajuk koordinat tingkatan 4. Okey? Dah sampai sini nak cari persamaan y equals to -1/3x tambah c. Nak cari c masukkan x y-nya lagi. Okey? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, settle yang itu. Okey, last kali. Ini soalan vektor. Vektor ni tingkatan 4. Okey, vektor ni soalan tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4. Okey, vektor ni kalau awak tengok dekat sini, okey, ini pun sama. Saya ajar kamu menggunakan jadual. Di mana sekiranya soalan itu nanti dikeluarkan tanpa rajah, you masih boleh dapat jawab. Okey, kalau dia tak ada rajah. So kita get ready sekiranya soalan diberikan tanpa rajah. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu kita buat? Okey, soalan vektor. Sekejap ya. Okey. Saya nak bagi jawapan dia dulu jap. Okey. So awak tengok dekat sini, soalan ini jawapan dia ialah okey. Sempat tak buat vektor ni tadi? Sempat tak? Tak. Tak. Okey. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, dia kata diagram 1 show trapezium. Okey, so seperti biasa saya akan buat jadual. Kalau ni saya buat jadual. Okey, jap. Alamak. Okey. Jadi awak tengok sini, ni jadual. Sebelah kanan kita akan buat pengiraan, sebelah kiri jawapan. So EF. E pergi F ialah 4D. Apa maksud jawapan? Awak nampak ada huruf besar, ada huruf kecil. So maksudnya dia dah complete. E pergi F 4D. Lepas tu dia kata E pergi H ialah 12E. Okay, then E pergi F. Sebab kat sini dua-dua huruf besar, saya letak sebelah kanan. Okay, EP 2/3 EH. 2/3 EH. Jadi 2/3 EH adalah 12E. Ambil kat sebelah kiri tu. So ini dapat 4. Bermakna 2 kali 4, 8E. Jadi awak tahu EP ialah 8E. Settle. Yang seterusnya dia bagi FG. FG sama dengan 3/4 EH. EH. Okay, jadi apa EH? EH kita adalah 12. Jadi 3/4 12E. So 4 sini 3 jadi dapat 9E. Maka FG ialah 9E. Okay, settle. Bermakna kita dah selesaikan semua ni. Sekarang kita tengok. Soalan tanya E pergi G. Soalan tanya E pergi ke G. Bila dia tanya E pergi G, okay, awak tengok pada jadual yang saya dah buat. Dia nak EG. Kita tengok ada tak huruf E dan G. Kita nampak ada G.
Okey, kita nampak dia ada G dekat situ. Ni G. Bermakna G ni kawan dia F. So awak cari, dia mesti daripada, dia nak EG. Soalan tanya EG kan. Dia tanya EG. Bila E pergi G, tak kisahlah, awak mesti bermula dengan E dan mesti diakhiri dengan G. Mesti diakhiri dengan G. Jadi kita tengok, mesti mula E diakhiri dengan G. G ni adanya EF. FG. So saya letaklah F kat sini. FG. So F, sini mestilah huruf F. Barulah dia E, F, FG. Jadi apa dia EF? EF kita adalah 4D. Apa dia FG kita? FG kita adalah 9E. Selesai. Kita dapat jawapan yang pertama. Okey, kita tak tengok pun gambar. Kalau awak tengok, saya tak tengok pun gambar. Okey, saya tak tengok gambar lagi. Ada masa nanti kita tengoklah. So kat sini kita tak perlu tengok gambar. Berdasarkan apa yang kamu buat pengiraan di sini saja. Okay, then soalan kata apa? The Q, okay, a point Q lies inside the trapezium. Okay, point Q. Dia kata point Q duduk kat dalam ni kan? Duduk dalam ni point Q. Then dia kata PQ sama dengan H tolak 1 EF. And H is constant. Dia nak EQ dalam sebutan apa? EQ in term of H, DE. Dia nak E pergi Q, mesti ada huruf H. Nak ada huruf H, kamu mesti lalu PQ. Kamu mesti lalu PQ. Sebab soalan nak in term of H. Dia nak H, dia nak D, dia nak E. Macam mana nak keluar H? Kamu mesti gunakan PQ. Jadi soalan nak EQ kan? Jadi EQ sama dengan mesti E. Dan nak huruf H, dia kata PQ. Bermakna E, saya ambillah EP. EP tambah PQ. Kita tengok apakah EP kita. EP kita ada kat bawah ni. So EP kita adalah 8E. Tambah PQ. Apa PQ? PQ yang diberi dekat atas ni. PQ adalah H tolak 1 EF. Jadi 8E tambah H tolak 1 EF. Apakah EF? EF kita ada ke atas ni, dekat ni bawah. EF kita adalah 4D. Jadi soalan nak apa dekat sini? Awak tengok. Soalan kata dalam sebutan H. Okey, dalam sebutan H, DE. Dalam sebutan H, DE. So itulah jawapan EQ kamu. Boleh? Boleh setakat ni? Respon sikit. Kalau Boleh. tak, boleh Then soalan kata kat sini, is the point A, Q, G are collinear. Adalah segaris. A, Q, G. Bila dia kata A, Q, G, kamu mestikan guna 3 huruf tu. Kamu mesti gunakan 3 huruf itu. Okey, saya gunakan warna merah. Okey, jadi oleh kerana dia kata A, Q, G, tak keluar merah. Okey, A, Q, G. Jadi saya buat A, kenapa tak keluar merah? Okey, A, Q, okey, A, Q, G. Saya boleh buat sama dengan lambda A, G boleh? Q, G boleh? Tak kisah. Saya nak ambil A, G. Tak kisah pun nak ambil huruf apa. Okey, jadi sekarang AQ. AQ kalau awak tengok dekat sini, kita tak ada huruf A pun dekat sini. So dekat soalan ini barulah kita kena tengok, kenapa dia guna A? Kat soalan tak ada huruf A pun. Kejap ya, saya tengok soalan ni. The point A, Q, G are collinear. Find the value of H. AQG, saya rasa EQG ni. Dia tak boleh A. Okey, dia bukan A ni saya rasa. Dia E. Dia tak boleh A sebab soalan ni tak ada huruf A. Okey, dia tak ada huruf A. Sekejap saya tengok. Soalan B. Sekejap ya, paper 2. Session A.
So dekat sini. Sekejap ya. Sekejap. Tak ada. EG dah dapat. Yang B. Point Q lies on the line. PQ. Okay. P yang kedua. Betul lah. Soalan ni salah ni. Dia bukan A Ini E. Dia tak boleh A sebab tak ada A pun kat sini. Okay, E. Kat sini E Okay, saya tengok dekat skema. Skema dia guna E. Jadi dia sebenarnya E. Jadi EQ lambda EG. EQ, kita tengok EQ. EQ kita dah dapat dah dekat atas ni. Kita dah dapat. Okay. Jadi sebab soalan nak tanya nilai H. EQ dah ada. Ambillah EQ kat situ. 8E tambah H tolak 1 4D. Sama dengan lambda EG. Apakah EG? EG kamu dah cari dekat atas tadi. EG dah cari. Iaitu 4D tambah 9E. Okey, 4D tambah 9E. Sama dengan sini 4D tambah 9E. Macam tu. Selesaikan 8E. Okey, jadi kita dapat sini tambah H tolak 1 4D sama dengan 4 lambda D tambah 9 lambda E. Macam tu. Okey, sekarang dia nak kita cari nilai H. So, apa yang perlu kamu buat di sini adalah kita buat perbandingan. Okey, tengok hati-hati. Okey, saya guna kuning. E samakan dengan E. Yang D samakan dengan D. Macam tu. Jadi, kita akan buat yang ini. Sekejap ya, saya guna warna hijau pula. Okay, so dekat sini kita selesaikan. Kita tak boleh ambil D sebab dia ada H kat dalam ni dah ada lambda. Nanti banyak sangat kita tak tahu. So buat 8E sama dengan 9 lambda E. E habis. So lambda kita adalah 8/9. Okay, soalan nak H. Dia nak nilai H. So ambil H tolak 1. Kita ambil yang bulat. H tolak 1. Okay, 4D. 4D, so kat sini 4D sama dengan 4 lambda D. D habis. Okay, kalau awak nampak 4 habis. Jadi, H tolak 1 sama dengan lambda. Lambda kita apa? 8/9. Jadi, Jadi awak selesaikan H sama dengan 8/9 tambah dengan 1. Jadi selesaikan dekat sini H kamu dapat 17/9. Tu dia vektor. Boleh tak? Dah penat dah. Okey tak? Alamak. Dia bergerak. Okey boleh Okey. Okey good. Jap. Dah bertindak lah pula. Kat mana tu dia tadi? Okay, so sampai situ you dapat you punya vektor. Yang ini soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Tak apa, saya tunjuk dulu ni tahu sebab tadi awak tak sempat buat kan. Okay, soalan nombor 2 dan soalan terakhir kat sini. Awak tengok sekali lagi. Saya menggunakan jadual. Saya akan gunakan jadual. Gunakan jadual. Okay, saya tak tengok gambar. Sehingga kan saya tak ada maklumat tanpa melihat gambar. Jadi setakat ni kita tengok dulu. Okey, dia kata apa? Diagram tu OP. Ambil kat sini. OP sama dengan 15X. Bila dia ada huruf besar, dia ada huruf kecil, awak buat sebelah kiri. OQ ialah 10Y. Okey, settle. Lagi dia kata apa? Point R lies on the straight line OP. Dan dia kata OR RP. OR RP 3/2. Jadi dekat sini dia bagi nisbah ratio. OR RP sama dengan 3/2. Jadi ini bererti OR per RP adalah 3/2. Macam tu. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini kita silangkan. Dia bererti 2OR sama dengan 3RP. OR
2 OR sama dengan 3 RP. Jadi kalau kat sini awak boleh tengok pada gambar. Sebab dia ratio, tengok pada gambar. OR-nya 3, RP-nya ialah 2. OR, ini OR 3, RP 2. So itu 3, 2. Jadi kita tengok dekat sebelah. Saya nak gunakan tengok yang sebelah. Sini 2 OR, RP. Jadi tak ada kaitan kat sini OR, kat sebelah kiri tak ada, RP pun tak ada. Jadi tengok bila kes soalan macam ni, saya tukar. Saya akan ambil OR yang ini saya akan gunakan macam ni OR per OP. Saya akan perkan keseluruhan. OR per OP. OR saya 3. OR saya 3. OP saya adalah 5. Saya buat macam tu. Jadi saya dapat OR sama dengan 3/5 OP. Faham tak yang ini? Saya ubah ratio saya. Boleh? Hello? Kita saya buat dulu Boleh. 3/5 apa OP? Boleh, Cik. Okey. OP ada kat sebelah. 15x. Potong 3. Jadi OR sama dengan 9x. Okey, sama dengan 9. Tapi kalau kamu dah okey, kan biasa cikgu kamu conteng-conteng gambar, masukkan nilai, okey, awak boleh teruskan. Tapi kalau rasa macam okey lah cara yang saya ajar ni dan awak nak kukuhkan lagi, awak bagi tahu, saya akan tunjuk lagi. Sebab bagi saya guna jadual kaedah ni memang mudah. Okay, then soalan kata apa? The straight line PS and QR intersect at point T. Then dia kata PT adalah lambda PS, QT adalah lambda beta QR. Okay? Jadi dekat sini soalan tanya OT. Okay, dia nak OT. Jadi yang pertama OT equals to, okay, dia nak OT. Mestilah start from O dan akhirnya mestilah T. Jadi kalau awak tengok OT, saya boleh gunakan PT ada, QT ada. Jadi tak kisah nak guna mana. Kalau saya kata saya nak guna PT, bermakna kat sini saya guna OP. OP tambah PT. Kalau saya kata sini O, sini T, saya nak guna Q. Nak guna QT, bermakna saya guna OQ. Macam tu. Dan awak tengok kedua-dua ada. Tak kisah nak guna mana. So saya guna yang pertama. OP 15X tambah PT. PT adalah lambda lambda pula alpha PS. Okay, jadi 15X tambah alpha PS. PS apa? PS tak ada kat sini. PS-nya tak ada. Okay, PS kita tak ada. Jadi awak kena, saya tertinggal satu. Ni. Ni saya tertinggal. Tadi. Saya tertinggal. Ni. OS dengan SQ saya tak buat lagi. OS dengan SQ. Okey, OS dengan SQ. OS dengan SQ berapa dia kata? 2/2 nisbah 3. Tengok Kalau dia bagi nisbah, OS nisbah SQ. Dia kata 2 nisbah 3. So kalau awak tengok gambar, kat gambar maksudnya sini 2, sini 3. Jadi nak senang awak ambil OS adalah 2. OS adalah 2 per keseluruhan. Keseluruhan kita ialah 5. Jadi OS adalah 2/5 OQ. Okey, OS. Faham tak? Nak keluarkan OS sama dengan 2/5 OQ tu? Faham tak? Alamak. Ni. OS, awak tengok dekat sini OS SQ 23. Macam saya bulatkan ni. Jadi saya akan ambil OS perkan keseluruhan. Keseluruhan saya 5. Jadi OS sama dengan 2/5 OQ. So, awak akan buat pengiraan dekat sini. Dah tak muat dah. Sekejap Jadi saya buat kat sana. Tak muat dah. OS sama dengan 2/5 OQ.
Jadi OQ ada dekat atas. Jadi 2/5 OQ kita adalah 10Y. Sini 2. Jadi OS sebenarnya adalah 4Y. Macam tu. Okey, OS adalah 4Y. Jadi soalan cerita PS. So apakah PS? PS adalah, nampak tak dekat sini? Ini adalah OP, ini adalah OS. Jadi PS adalah PO tambah OS. Selesaikan. 15X tambah alfa PO. PO terbalik. Negatif 15X OS. OS adalah 4Y. Selesai. Okey. Satu lagi, masih lagi tanya OT. Okey. Sorry. Ini soalan yang pertama. Soalan B dia nak OT tapi nak kena hurufnya, kena ada beta. Awak kena buat beta dekat situ. Jadi, bila dia nak beta, kita akan gunakan yang ini. Dia nak OT bermakna kita akan gunakan yang kedua. Tadi kan saya dah bagi tahu, awak boleh guna ini ataupun yang bulat. Yang bulat kita jawab menggunakan yang bawah sebab dia nak beta. Okey? Jadi, kamu akan gunakan OQ. Okey, tak muat dah saya. Sekejap tak muat dah sebabnya dah saya buat tempat lain Alamak. Okey. Okey. Sekejap ya. Last soalan last. Sekejap. Okey. Lama. Okey. Jadi sekarang saya nak OT lagi. Tapi OT kali ni saya nak dalam huruf ada beta. OT kali ni saya nak ada beta. Soalan yang kedua. Bila saya nak ada beta, maka saya akan gunakan OT tambah dengan dia nak OT, so awak kena gunakan QT. So you akan ambil OQ QT. OQ tambah QT. So OT sama dengan OQ tambah QT. Okey. Jadi apakah OQ? OQ ke atas ni 10Y. OQ adalah 10Y. So kita ambil sini adalah 10Y. QT, apakah QT? QT kita dekat sini dia bagi dah. QT adalah beta OR, AQR. Beta QR tambah beta QR. Jadi 10Y tambah beta QR. Apakah QR? Beta QR. QR kita adalah 9X. 9X. Jadi awak nampak semua ada dalam jadual. Okey, beta 9X. Jadi, kita punya OT tadi, yang satu, jawapan dia ini. OT kita, jawapan yang satu tadi, yang ini, iaitu 15 X, yang ini, iaitu, saya salin dia ni sikit. 15X, sekejap. Okey, 15X, tambah dengan alfa negatif 15X tambah 4Y. Okey. So, yang OT satu lagi sama dengan you dapat 15X tambah alfa negatif 15X tambah 4Y. Okey? Tambah 4Y. Betul tak? Okey. Jadi soalan dekat sini nak apa? Dia nak ni, nampak? Soalan A dah jawab, kita nak jawab B. Dia nak beta dan ya. Ya kakak. Bukan OR ke yang 9X? Oh, astaghfirullahalazim. Ya Allah. Saya nak apa tadi? Terima kasih. QR. Oh, kita nak QT. Betul lah QR. Kita nak QR. Kita tengok QR. Oh, QR tak ada. So, QR apa? QOOR. Nampak? QR ialah QR saya gunakan warna pink
Saya nak QR. QR adalah QOR. Okey? Sebab dia nak QR. QOR. Kan? Dia kata QR. Jadi, okey, saya padam yang ni. Terima kasih. So, dia adalah QR adalah QO tambah OR. Jadi ni tak habis lagi lah. So, dia 10Y tambah beta. So, QO kita negatif 10Y. Terbalik. Negatif 10Y tambah 9X. Negatif 10Y. Negatif 10Y tambah... negatif 10Y tambah 9X. Okey? Jadi kita ada dua jawapan. Kedua-dua QT. Satu in term of alpha, satu lagi in term of beta. So, apa yang kita buat? Kita compare. So, nak compare tu macam mana? Saya ambil balik 10Y tambah beta negatif 10Y tambah 9X. Ini yang atas. Yang bawah 15X tambah alpha negatif 15X tambah 4Y. Okey, so kita compare. So, you tengok sini 10Y tolak 10 beta Y tambah 9 beta X. Sama dengan 15X tolak 15 alpha X tambah 4 alpha Y. Okey, so kita tengok. Kita akan buat X dengan X, Y dengan Y. Okey, you tengok sini. Y, ini Y awak. Mana Y? Y awak yang sebelah sini. Okey, mana X awak? Ini X awak. Sebelah sini, ini X awak. Okey, lepas tu kita selesaikan. Kita ambil Y dulu. Apa Y? 10Y tolak 10 beta Y. Okey, sama dengan 4 alpha Y. Y semua habis. So, kat sini saya dapat 10 tolak 10 beta sama dengan 4 alpha. Ini yang pertama. Yang untuk Y. Manakala X, apa X? X adalah 9 beta X sama dengan 15X tolak 15 alpha X. Semua X saya hilangkan. So, saya dapat 9 beta sama dengan 15 tolak 15 alpha. Okey, jadi saya susun balik. Okey, you dapat sini. Saya nak susun bagi sama dekat sini. So, saya akan buat. Ini kita gunakan apa ni? Kita ada dua persamaan, ada dua unknown. Gunakan apa? Guna apa? Ingat tak? Bila you have two equation and two unknown. You have two equation and two unknown. Saya bawa beta bagi sana. So, 10 sama dengan 4 alpha tambah 10 beta. Yang ini sini 15 sama dengan 15 alpha tambah 9 beta. Okey, nak guna apa ni? Kamu ada dua persamaan, dua unknown. Guna apa? Tolak tu. Kan, guna simultaneous equation lah. So, tapi kat sini kita tak boleh tolak lagi lah sebabnya dia tak sama. Kan? Betul? Kita kena samakan. Okay. Ataupun awak tekan kalkulator pun boleh sebenarnya ni. Terus dapat jawapan. Okay. So, jawapan dia yang terakhir dekat sini. Ni tadi soalan berapa tadi Okay, soalan nombor 2. Okay. Oops. Okay. Okay, jadi last kali you kira kat sini you punya awak dapat jawapan. Nanti selesaikan beta dia you dapat 15/19. Manakala alpha dia kamu dapat 10/19. Okay, habis. Okey, dah habis dah. Saya dah terang. Cuma saya harap tolong hantar jawapan kamu dekat saya. Saya nak tengok sejauh mana yang kamu buat tadi. Tak apalah. Tak apa pun. Dapat berapa pun. Boleh tak? Boleh? Hantar je. Tak payah nak betul-betulkan. Tahu? So, lepas ni nanti saya akan bagi lagi kamu soalan-soalan. Untuk kamu buat. Kita akan buat sama-sama. Buat lagi. Boleh? Boleh go.
Okay, saya stop dekat sini. Oh, 11.30. Okay, itulah dia kata nak pukul 11, 11.30. Saya memang kelas ni Allah Akbar. Tak boleh betul nak ikut masa. Okay, sorry lah ya. Okay, so saya harap kamu okay. Cuma saya harap sangat kamu hantar soal.